Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk semua anak-anak murid saya, okey, untuk semua kelas yang saya ajar geografi tingkatan 1 ini. Untuk video ini Saya akan terangkan untuk bahagian kita dah sampai kepada nombor 7 iaitu hasil kajiannya. Jadi dalam hasil kajian ni kita akan mentafsir dan juga kita akan menganalisa semua data-data dan juga maklumat yang kamu perolehi dalam 10 helai borang soal selidik yang telah diedarkan. Jadi saya paparkan sebanyak 10 helai. Okay? Saya pun ada 10 helai jugalah. Yang mana saya dapat daripada kamu sendiri juga, daripada kawan-kawan kamu. Jadi kamu tengok pada borang yang pertama ni, siapa yang bagi maklumat? Puan Rohaida. Puan Rohaida, okay. Dan dia isilah semua maklumat bahagian B, bahagian C dan bahagian D dah ditikkan dengan jawapan. Okay. Baik, ini borang yang kedua. Okey, oleh Encik Jamain Syukur. Okey, borang yang ketiga, borang yang keempat, kelima, keenam, borang yang ketujuh, borang yang ke-8, borang yang ke-9. Dan yang terakhir sekali, borang yang ke-10 oleh Encik Nur Azwa. Okey. Baik, setiap orang mesti ada 10 borang soal selidik yang siap berjawab inilah yang telah lengkap. Okey. Dapatkan maklumat tu daripada Telegram saja. Okey. Semua borang-borang yang saya upkan tu kamu ambillah semua maklumatnya, ambil namanya siapa, ambil umur, pekerjaan, alamat, kiranya kamu tulis sendirilah. Okey, jadi maklumat tu kamu pindahkan dalam borang soal selidik kamu. Okey, untuk bahagian jadual kekerapan ni, kamu bina jadual ini dalam kertas test pad paper yang baru. Jadi mesti ada apa? Mesti ada mesti ada tajuk. Okey, tulis dekat situ jadual kegerapan. Kemudian dekat bawah dia tulislah, okey, dalam kurungan kesan pembuangan sisa domestik. Okey, graf yang kita nak bina ni sebenarnya graf untuk kesan saja. Okey, kita nak bina graf hanya untuk kesan pembuangan sisa domestik sahaja. Okey, baik, dekat dalam jadual tu lin yang pertama mesti ada satu bilangan. Kemudian tulis kesan-kesan dia. Okey, dekat mana boleh dapat kesan-kesan ni? Kesan-kesan ni sebenarnya ada dekat dalam borang soal selidik, kan? Nampak tak? Kesan yang pertama ada pencemaran bau, pencemaran air, penularan wabak penyakit, dan kesan yang keempat adalah banjir kilat. Okey. Baik, lin yang seterusnya adalah lin kekerapan. Sekejap lagi saya akan terangkan macam mana nak isi bahagian kekerapan, dan yang terakhir sekali adalah bahagian jumlah. Okey. Jadi apabila kamu sudah ada jadual ini, kamu bersedia juga dengan 10 borang soal selidik kamu, okey? Okey, kamu buka borang yang pertama, kamu terus kepada bahagian C, tengok pada kesan pembuangan sisa domestik ni, dia tik dekat bahagian mana? Okey, jadi kalau kamu tengok Puan Rohaida ni dia tik pada pencemaran bau. Okey, dia jawab pada pencemaran bau. Jadi kamu pindahkan data ini dalam jadual kegerapan, kamu tik 1 di sini. Okey. Pergi kepada borang yang kedua. Tengok responden kamu yang kedua dia jawab apa pula. Oh, Encik Jamain Syukur ni dia kata kesan pembuangan sisa domestik ni menyebabkan penularan wabak penyakit. Okey, jadi kamu tiklah dekat sini 1. Borang yang ketiga kata Puan Nurul Huda juga menyebabkan pencemaran bau. Okey. Bila ada jawapan yang sama, kamu tulis, kamu tik sebelah dia. Jadi pencemaran bau di situ ada dah 2 orang dah cakap pembuangan sisa domestik ni boleh menyebabkan pencemaran bau. Okey, borang yang keempat, responden yang keempat dia kata pencemaran bau sekali lagi. Borang yang kelima, sekali lagi pencemaran bau. Borang yang keenam, okey, dia kata menyebabkan pencemaran air, kena kamu tik pada pencemaran air. Borang yang ketujuh, okey, pencemaran wabak penyakit. Borang yang ke-8 sekali lagi pencemaran bau. Okey. Jadi pada jadual kekerapan ni kamu tengok dia dah ada 1 2 3 4. Okey. Dan yang kelima saya nak kamu slash macam itu. Okey, cukup 5 kamu slash. Baik, saya teruskan. Borang yang ke-9 pencemaran bau sekali lagi, jadi kamu tulis tik yang satu yang barulah. Okey. Dan borang yang terakhir kata penularan wabak penyakit. Okey, selesai 10 borang. Betul? Baik, selepas selesai semua borang, kamu jumlahkan. Okey, jadi dekat sini. Sini dah ada 5.
Banjir kilat tak ada kan? So banjir kilat kosong. Okey. Jadi jumlah keseluruhannya cukup 10. Okey. 10 responden. Baik, selesai dengan jadual kekerapan. Okey, kita akan mula membina graf selepas kita dah selesai dengan jadual kekerapan. Untuk membina graf ni kita memang sepatutnya kalau boleh Sediakan selai kertas graf. Okey. Kertas graf yang ada petak-petak kecil, ada yang warna hijau, ada yang warna biru tu kan. Okey. Tapi kalau dah tak ada pilihan, sebab masa PKP ni mungkin susah nak pergi kedai ke apa, tak apalah. Boleh buat dekat dalam kertas test pad paper ataupun kamu nak buat dekat dalam kertas A4 pun boleh juga. Okey. Okey. Kita teruskan. Perkara yang pertama sekali yang penting untuk membina graf. Okey, graf yang kita akan bina ni kita panggil sebagai graf bar mudah. Okey. Mesti ada tajuk. Okey, mesti ada tajuk. Kamu tiru saja kesan pembuangan sisa domestik di Seri Kundang, Rawang, Selangor. Okey. Dan kalau kamu tengok setiap perkataan ni, huruf yang pertama tu buat huruf besar. Okey. Okey, selesai dengan tajuk. Kemudian ambil pensel, ambil pembaris. Baik, bina graf kamu pakai pensel. Okey. Dan bila kamu nak labelkan nanti, barulah kamu boleh gunalah pen. Okey. Okey, ambil pembaris. Yang pertama, gariskan untuk paksi yang mendata. Seterusnya, gariskan untuk paksi menegak. Okey. Letak anak panah. Anak panah. Ujung ni dilabel dengan kosong. Okey. Kemudian labelkan paksi X. Paksi yang mendata ni. Tulis kat situ kesan. Okay, untuk paksi yang menegak tu, bilangan. Bilangan. Ya, bilangan. Mama tak ni. Ya. Tak ni. Allah. Okey, perkara yang seterusnya, tengok pada graf ni, saya dah bina siap-siap dekat sini. Kan, kalau kamu boleh tengok ni, nampak skala yang kecil-kecil ni, awak buat sampai 10. Okey, buat sampai 10. Kemudian kamu tulislah, labelkan nombor 1. Dia bermula daripada kosong kan, mula daripada kosong, 1, 2, 3 dan seterusnya sampailah cukup 10. Okey, saya padam jap. Okey, dan kamu keluarkan jadual kekerapan. Okey. Sebab apa? Kamu nak tengok kepada data dia. Okey. Kalau kamu tengok pada pencemaran bau dalam jadual tu ada 6 orang, betul tak? Okey, ambil pembaris. Cari nombor 6. Gariskan. Oh, warna pen merah pula. Okey, nombor 6. Buat satu bar. Okey. Bar macam coklat bar, petak-petak. Kan? Okey. Pastikan kamu pakai pembaris. Okey. Ni saya pakai digital ink, mungkin tak berapa nak cantik, tak berapa nak lawa lah. Okey, saya pun baru nak berjinak-jinak memakai digital ink ni. Okey, yang seterusnya pencemaran air ada berapa? Ada 1. Okey, kemudian gariskan. Cari nombor 1. Okey. Garis. Okey, seterusnya penularan wabak penyakit ada 3. 3. Cari nombor 3. Okey. Gariskan. Okey. Dan yang terakhir sekali, banjir kilat tak ada apa-apa lah, tak payah lukis lah. Okey, tidak ada apa-apa data yang tak ada responden pun yang menjawab kepada poin banjir kilat ni. Baik, kalau dah selesai macam ini, saya bina ni macam rapat sangat. Kamu mungkin boleh jarakkan sikit lah. Okey. Okey, dan kalau kamu boleh lihat dekat sini, saya dah siap dengan petunjuk. Mesti ada petunjuk Dalam petunjuk tu ada 4 kotak. Okey. Kotak yang pertama untuk pencemaran air. Okey. Ini sama ada kamu boleh warna
Ataupun kalau kamu nak buat pakai simbol pun boleh juga. Okey, contoh kalau saya buat warna, katalah untuk pencemaran air tu kamu nak buat warna hijau. Okey. Kat sini warna hijau. Pencemaran air, and then kamu punya bar ni tu buat jugalah warna hijau. Allahu Akbar. Okey, maafkanlah saya. Lebih-lebih tu lantaklah kan. Pejam-pejam mata je lah. Okey, pencemaran bau. Okey, yang kedua pencemaran bau warna biru, warna merah. Okey, dan yang terakhir sekali warna biru. Yang ketiga terakhir penularan wabak penyakit warna biru. Okey, last sekali banjir kilat tak ada, biarkan je lah warna putih macam tu. Okey, selesai dengan pembinaan graf. Lepas ini kita akan buat pula dengan penulisan laporan bahagian tafsiran data. Okey. Okey, insya-Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.